Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, ini berikutan isu kontroversi. Sekejap tadi saya memang bengang sikit dengan Haris Haris, saya memang dekat dalam grup geng borak saham, dalam Telegram geng borak saham tu. Memang saya share kaunter-kaunter yang masuk volume, yang mana masuk alert lah. Okey. Secara terperinci tu masing-masing kena study ikut SOP dan trading plan masing-masing. Bukannya once saya share tu saya kata sila masuk. Mana nak ceritanya saya tak boleh bagi buy call. Okey. Dan saya tidak buat buy call, dan saya pun bukannya terus setiap kali keluar. Saya tak ada setiap kali keluar tu saya pergi kaji setiap chart. Dia keluar every 15 minit, dan kadang tu setiap berapa second dia dah keluarkan volume kan. Tapi dia berterutan counter yang sama. Contoh JTS dia naik-naik, so dia akan keluar dalam alert tu. Adakah dia keluar on the spot saya terus share? No. Saya share bila saya ada kelapangan untuk share. Saya ada masa saya share. Kalau nak detect betul-betul pop terus dia naik tu saya share. Tu saya kena betul-betul hadap depan laptop, tak pergi mana. Lepas tu bagi share. Itu dah macam betul-betul bagi buy call. Asal saya share tu terus naik. Lepas tu nak free ke saya bagi macam tu? Telegram sekarang tu yang dalam public tu free ke berbayar? Free kan? Benda yang free takkan kita nak bagi 100%. Oh, naik dia pam terbang. Itu pun kalau saya boleh berjaya buat macam tu, harga saya untuk dibayar saya rasa mungkin beratus ribu. Semua jerung nak ambil saya lah. Sebab asal saya share confirm naik. Okey, benda macam tu tak ada siapa pun tahu dia macam mana nak naik sejauh mana. Okey, saya cakap sekarang ni saya share ada volume masuk, ada masuk dalam alert saja saya share. Adakah dia automatik masa tu volume baru naik? You kena check sendirilah. Okey, macam ni contoh. Ini saya ambil 4 hours dan satu lagi ini 50 minit. Yes, 50 minit masa saya share tu memang dah tinggi. Tapi adakah saya share tinggi tu saya kata jom masuk? No. Carilah pullback, sebab dalam setiap kali saya buat review, saya dah bagi tahu kalau dah naik ke, dia tengah ni ke, dekat mana dia nak retrace. Ada saya share melalui Fibonacci, ada saya share melalui indikator, dia ada pullback, dia ada volcano. Once dia dah sampai volcano, dia akan buat satu retracement, dia akan turun. So bila saya share kat sini, kita tahu dalam minit yang kecil dia akan turun. Tapi di minit yang besar dia adalah satu kita panggil accumulation berlaku. Ni kolang-kolang itik ni tengah nak buat, dan dia akan terbang. Itu 4 hours. So dia terpulang balik kepada kita punya trading teknik kita ni. Adakah kita seorang yang jenis swing, short term ke, mid term ke, long term ke? So kita kena tengok. Kalau macam kita tengok 4 hours, normally kita nak swing lah. Okay, mungkin kita nak swing short term seminggu 2, atau kita nak swing sebulan. Itu kita kena tahu diri kita sendiri, kita tu jenis macam mana. Okay, bila kita nak, boleh juga swing by ikut berapa percentage kita nak, 10%, 20%, ataupun kita nak swing ikut mana kita jumpa resistance. Contoh sini obviously nampak resistance. Okey, aku akan TP dekat area sini. Okey, next aku akan TP dekat area high yang ni. Itu contoh kita nak TP mengikut kefahaman resistance kita. Once dia dah achieve dia punya break high, kita TP lah dekat sini, ada sini, ataupun kita TP 1 bit below resistance. Okey, macam ni kita expect dia akan buat kenaikan dekat 4 hours. So 4 hours kita tahu time frame dia satu candle siap tu. Candle ni adalah candle 4 hours. Kita tahu yang ni sesi pagi satu candle dah settle. Sesi petang nanti another one candle. So kita tahu sini candle dia dah siap. Dia nampak nak naik. So satu candle baru. Adakah terus naik petang ni? So kita kena make sure 4 hours tu the next week pula lah. Macam tu. Kenaikan dia akan berlaku hingga ke minggu hadapan. Contoh yang ni 50 minit. 50 minit kita tahu okey dia ada berlaku pullback. Sebab apa? Dia dah sampai area volcano. Lepas tu kita tengok sini. Sini ada satu rejection. Ini kalau kita manually without any indicator. So kita tengok je rejection. Masa ni dia nak naik. Masa sini ada satu kita panggil toncai, is it? Yang kat sini dia ada rejection. Nampak? Itu pun touch. Sini pun dia ada rejection. Rejection dia turun. Okay, sini pula dia turun. Sampai sini dia reject. So kita tahu sini ada satu support. Sini ada satu resistance. Sini resistance. Sini resistance. Sini support. So kita tahu dah area dia dekat mana. Yang
berpotensi untuk dia rebound. Sini dan juga sini rejection. Itu salah satu yang mata kita tengok di TF 50 minit. Adakah ini adalah support yang sama untuk time frame yang besar? Dia berbeza. Kita kena tahu sebab candle dia membentuk yang lain. Ini satu candle untuk 4 hours. Ini candle 50 minit. Tak sama. Sebab tu bila Haris kata share saja tinggi, sebenarnya dia nak guna tak apa. Dan kalau kita share tinggi tu terus kena masuk ke? Kita tahu kan counter ada pullback. Dan sedangkan saya pun share untuk market depth sama. Bila ada market depth contoh okay, macam market depth ni, saya selalu je cakap tengok B-Webs dia dekat mana. Adakah dia di atas B-Web? So jawapan dia yes, exactly di atas B-Web okay? So kita tahu kalau dia tinggi sangat daripada B-Web ni, dia akan mencari balik B-Web dia. Kalau terlampau tinggi, contoh RM1.02 kan, dia punya B-Web katalah pada masa tu 98 sen. Kita tahu dah berapa bit di atas B-Web. Seelok-eloknya kalau nak masuk yang selamat tu di antara 3 bit atas B-Web. Web pula lah. Okay, so next is what? Buy rate. Adakah buy rate masa ketika dia tinggi tu, buy rate dia juga dalam 90%, 80%. Itu kita tahu dah overbought tau. Dalam buy rate, dia lebih kurang dalam RSI lah juga. RSI overbought kan dalam 70, 80, 90 kan. So kalau kita tengok market depth adalah dia punya buy rate tu sendiri. Kalau buy rate dah terlampau tinggi, kita tahu orang beli. Orang beli. Orang yang nak beli kat bawah, takkan dia tak nak take profit? Tambah-tambah hari ni hari Jumaat, mestilah dia dah beli dekat bawah ni. Sampai ke puncak ni tak ada ke dia nak ambil profit tu? Dah berapa persen dah? So kita kena fikir by logic juga. Dan kita tahu bila dah naik tinggi, dia akan buat retracement. Siapa yang pandai elite wave, okay, akan tahu ni wave berapa. Siapa yang pandai market structure, dia akan tahu counter ni buat higher high, dia turun buat higher low, buat higher high, and ada dia punya higher low. Dia asalkan dia punya higher low ni tak break dia punya higher low sebelum, counter ni masih valid. Dia masih valid, dia buat uptrend. Sekiranya counter ni turun melepasi higher low yang first, itu counter tu dah tak valid. Kita tak masuk dah counter tu. Kita kena cut loss lah. As simple as that lah. Kalau dia kata rebound, itu bukan rezeki kita. Cuma kita ambil kefahaman tu setakat mana kita faham. Okay, SOP dia selagi mana dia di atas B-Web, okay, dia masih positif, dia akan pergi uptrend. Once dia jatuh di bawah B-Web, kebarangkalian dia nak jadi downtrend. Lagi satu, once dia dah break higher low yang first, okay, dia turun bocor higher low yang first, dia kebarangkalian besar nak buat downtrend. Itu je, kita ambil yang tu saja. Dan sekiranya dia buat higher high dan dia buat higher low, dia buat another higher high, kita boleh tahu yang dia akan buat higher low. So kita dah tahu dia dah naik satu ketinggian dah, mesti dia akan mencari dia punya higher low dia. So kita kena tunggulah dekat mana dia nak buat base. Base tu adalah di tempat dia berehat lah, dekat mana dia nak turun. Nampak dia jahit-jahit sini, dia fail, dia turun balik. Lepas tu dia tengok sini ada satu rejection, okay, dia sampai kat sini, dia tolak balik, dia buat support. Semua ni kena ada ilmu lah. Sebab tu saya kata learn before you earn. Dan setiap video tu saya share dah berlambak sangat dah video kat saya punya ni Syida Saham ni, YouTube ni. Masalah orang yang jenis komplain ni, dia satu habuk video tak tengok. PM pandai counter apa yang cuma bla 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 bla. Lepas tu main nak provoke. Asal share counter dah tinggi. You mean tinggi tu in term of what? What time frame? Dan takkanlah setiap kali nak share tu aku nak check sebiji-sebiji untuk hang siapa untuk aku check everything. You punya duit, you punya tanggungjawab lah, study sendiri. Takkan semua orang nak bagi baik kau kat you masuk pub, naik. Lepas tu you ada nak bagi duit kat aku ke kalau untung tu? Kalau untung 100 ribu ada nak bagi, 10 ringgit pun tak bagi kot. Orang yang dasar jenis ni dia kedekut tau. 100 ringgit bagi dia macam 100 ribu. Tapi dia rugi berpuluh-puluh ribu, dia tak apa, dia tak kisah. Asalkan benda nak dapat yang orang bagi yang free. Nanti kalau kita baik dengan dia, lagilah dia ambil kesempatan kat kita. Jenis orang macam ni. Kalau kita kena, kadang-kadang kena bagi sikit kat orang macam tu. Sebab tu saya agak hari ni emotional lah dekat GBS Telegram tu lah. Okay, saya rasa saya letak effort lah untuk sharing dan everything. Masa kita bagi kat orang tu kan untuk share, dan orang tak appreciate, dan orang nak, ada je nak aim. Ada, dia bukan sekali dua. Kalau sekali dua tu mungkin dia nak buat lawak. Kita kenal orang tu kan. Kita kenal orang tu jenis buat lawak ke atau jenis nak provoke. Ada dia nak datang minta maaf kat kita. No way.
Kalau ada kita buat benda yang baik untuk dia, ada dia cakap terima kasih? Tak kan? Kita pula kena minta dia, ada nak bagi thank you, nak ada cakap terima kasih. Orang macam ni masih bebe je. Kalau kata saya mengajar dalam kelas pun, saya anggap tu sebagai student, kita kena didik orang macam ni. Kalau tak ditegur, tak ada siapa akan tegur dan dia rasa dia bagus. Sampai bila perangai dia macam tu. Nampak tak? Contoh, umur dah 40, dia tak boleh nak tegur dah lah. Nanti naik 50 ingat dia nak ubah. Kecuali Allah hantar hidayah kat dia lah. Something berlaku kat dia buruk apa-apa, baru dia nak sedar diri yang dia pun ni lah, tunduk ke bumi lah, baru dia faham. Dia tak pandai nak hormat orang, dia tak pandai nak baca situasi tu. Dia tahu dia je, dia fikir dia je. Itu saya memang ni lah. Pasal benda-benda Allah ni semua saya dah share lah, macam mana nak intraday apa semua tu. Tak adalah kata saya terror gila. Saya share based apa yang ilmu saya ada, apa yang saya faham. Adakah benda tu tepat dan betul? You guys kena study sendiri, ambil kelas ke apa ke, tak kisahlah. Itu sajalah saya bebe untuk hari ni, hari Jumaat ni. Saya spoil mood betul lah. Okay, sekejap sebelum tu kita buat drawing sikit lah. Bebe juga. Okay, yang ni indikator satu hal. Sekarang ni drawing pun kita kena biasakan juga melukis. Okay, contoh daily ni kita nak tengok sebenarnya dia retracement kat mana. So kita ambil point low sini, tarik dengan point high. Point low, point high, dapat retracement. Okay, ambil pivot retracement ni, ambil dia punya point low yang bawah. Okay, yang dia turun bawah tu, dan point high yang atas ni, yang dia ambil paling atas tu. So kita nampak dia turun dekat golden pivot dekat sini 38.20, 50% and 61.80. Once dia break yang ni 78.20, automatic dia adalah downtrend lah. Dia pergi ke downtrend lah selalunya. Selagi dia di antara sini, ni 1, 2, 3 ni dimaafkan. So hopefully dia macam ni. Macam mana nak trade counter yang kita nampak dia retrace dekat sini? Adakah boleh terus masuk? Ada dua cara. Satu, yes, you jadikan ini sebagai support. Once bocor, you cabut. Second, you tunggu dia break out atas ni dulu, baru dia confirm dia nak buat uptrend. Kalau tak, ke barang kalian dia hanya bermain sideways macam ni. Dia sideways sekejap, dia turun, sideways sekejap dan dia turun. Cari pula another Fibonacci golden ni ataupun ni, sebab dia ada 3 kan. So adakah dia stop betul-betul kat sini dan dia naik, ataupun dia stop dekat sini dan dia naik, ataupun dia stop kat sini dan dia naik. Okay, so kalau untuk confirmation adalah tunggu di atas next Fibo yang atas ni with volume. Okay, kita tengok volume ni kena breakout yang volume sebelum contoh volume dekat sini. So bila dia dah breakout volume ni, satu batang ni naik atas sini, dekat macam ni, dia naik atas line ni. Atas line ni maksudnya yang ni sekarang. So dia breakout with volume, atas ni breakout with volume kat bawah ni. Okay, then kita boleh consider sini adalah RBS, resistance become support yang baru. So boleh buat entry dekat sini. Okay, ataupun you buy dekat support sekarang, you rasa ini dah tempat dia punya retracement sampai sini je golden pivot dia, then you can masuk area sini. Once breakout, pula, once bocor, you kena cabut lah beberapa bit. Contoh 3 bit bawah line ni 920, dia keluar sebab dia akan cari 845 kan. Kalau bocor ni dia akan cari 775. Tu kita tahu. So kita nak avoid dia makin jatuh, kita cut loss lah awal-awal kat sini. Once dia dah retrace balik, contoh dia sampai kat sini, ni dia bocor, dia sampai kat sini, dia retrace balik, dia naik atas ni, okay, kita boleh masuk. Secara confirmation dia dah buat reversal. Itu salah satu cara. So sekarang ni memang betul lah dia stop kat sini. Itu adalah tempat Fibonacci dia buat retracement. Okay, so far cantik je lagi. Katalah dia betul-betul jatuh di sini. So next kita nak expect kenaikan dia, kita gunalah ni Fibonacci extension. So sini ambil yang high, ambil yang low. Kita katalah low dia yang ni lah paling low. So kita buat macam ni. Yang ni extension hanya boleh kita tahu setelah kita tengok apa dia buat apa dekat daily candle untuk hari ni nanti. Okay, boleh kita boleh tarik untuk weekend ni buat study, tarik. Okay, kita tahu okay, mungkin dia boleh pergi dekat dia area 50%. Kita nak TP dari sini, ataupun orang selalu TP 1.8% ataupun 100%. Itu cara, salah satu cara lah kita nak TP. Okay, saya rasa itu apa saya nak cerita lah untuk yang ni. Kalau 50 minit, sekarang kata kita nak trade 50 minit, kita tengok apa yang kita nampak dekat sini. Dia nak buat apa? Okay, dia tak sama. Kalau daily kita tahu tu untuk swing, 50 minit more untuk intraday. Okay,
Kita delete semua, kita tengok balik apa kita nampak dekat sini. Kita fokus yang latest sajalah sebab kita nak cepatkan intraday kan untuk hari ni saja. So obviously kita nampak sini area rejection berlaku, sini adalah neckline dia. Senang je. Nampak tak dia semua pergi smooth kat sini je. Ni stop sini, yang ni tas jatuh. Ni tas jatuh. So kita tahu sini area neckline dia. So kita nampak sini dia buat W pattern lah. Ala-ala double bottom lah. Okay. Kita tak boleh nak kata macam rounding tu kan, salsa tu kan. Okay. Salsa tu dia nampak dia dekat lah. Dia punya low ni sentuh kat bawah ni. More tu double bottom macam tu ataupun buat W pattern lah. Kalau macam tu kita tahulah macam sejauh mana dia turun, sejauh tu lah dia akan naik. Ini siapa yang tengok video saya mesti tahu. Yang tak tengok tu macam buat blur. Tu saya macam geram lah. Okay. Okay, so dia kena break up sini, maintain atas harga RM1. Kita tahu RM1 tu psychology number. Once dia break, kita tahu dia boleh pergi kat mana kan. Tinggi. Kalau macam ni 7%, agak-agak 7%. Dia not exactly kan. Kita buat trading plan tu kita hanya merancang. Kita agak-agak dia pergi ke mana. Prediction. Trading plan kita punya prediction. Not exactly apa yang akan berlaku. Tapi selalunya this what happen. So kita boleh expect mungkin dalam TF 15 minit. Okay, kata tak berlaku petang ni, mungkin next week. Okay. Sebab satu candle ni 50 minit. So kita tak tahu berapa banyak 50 minit untuk dia sampai. Tapi adakah dia akan sampai? InsyaAllah dia boleh sampai kalau ada satu volume yang kuat breakout atas neckline. Sekiranya tak berjaya breakout, dia akan turun buat handle. Dia dah jadi salsa pula satu hal. Jadi cup and handle kita tunjuk Katalah dia tak berjaya breakout, dia buat handle pula. Boleh jadi. So kita dalam buat kajian tu dia ada kebarangkalian. Kalau dia naik, dia pergi ke mana? Kalau dia turun, dia pergi ke mana? Apa jadi kalau dia breakout? Dia naik lah. Apa jadi kalau dia tak berjaya breakout, fake out? Dia turun lah. So ada buat kebarangkalian. Kalau itu maksud ni, okay, insyaAllah dia naik. Okay, kita tahu sini dia punya support. Contoh. Okay, ni tak jadi. Alamak, tak jadi. Kita tahu dia akan turun. Beli pula matai dia reversal. Dan dia reversal masuklah balik. Tahu dia kan macam mana dia akan cari juga dekat sini. Tapi adakah harga sekarang harga tepat? Kena tengok confirmation. Kalau dia menurun, kita tahu tunggu dia reversal cross up balik. Gunalah indikator apa yang ada. Kalau dah berkira sangat nak bayar kan. Sebab saya bagi tu satu untuk upah saya punya timing masa apa semua tu. Sebab tu saya takkan bayaran. Dua tu, duanya. Situ kan semua ada support group apa semua dah. Kan memudahkan dah kan. Okey. Ya, memang menyenangkan banyak indikator dan screener tu automatik. Alah dah hasil dah. Okey, kejap. Okey, ini kalau dia turun ke bawah, tunggu dia touch ni cross up balik barulah masuk balik. Okey. Okeylah.